Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga sihat iman, sihat tubuh badan insya-Allah. Hari ini kita akan sambung pengajian solat kita tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi sebelum itu Ustazah akan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, jadi kita akan pergi kepada perkara-perkara yang membatalkan solat. Apa itu perkara yang membatalkan solat? Perlu tak kita belajar tentang perkara membatalkan solat? Perlu, sebab kita nak tahu kalau kita solat, kita buat perkara tu, adakah kita terbatal solat kita ataupun adakah kita boleh teruskan solat kita. Jadi sebab itulah kita belajar perkara-perkara membatalkan solat. Okey, kita pergi satu persatu insya-Allah. Okay, pertama, perkara yang membatalkan solat adalah meninggalkan rukun. Jadi kita dah belajar bab rukun. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Jadi kalau ada dalam kelompok rukun solat ni kita tinggalkan, boleh membatalkan solat. Contohnya tak baca Fatihah. Fatihah rukun qauli. Dia terus baca surah sengaja. Jadi batal solat dia. Tapi Ustazah kalau tak sengaja, Ustazah terlupa. Kalau terlupa, dia masuk bab lupa. Apa bab lupa tu? Sahwi. Nanti kita akan belajar bab sujud sahwi. Sahwi tu maksud dia lupa. Jadi bila ada sesuatu perkara yang kita buat, sesuatu perkara yang kita terlupa, dia akan masuk bab sujud sahwi. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan. Okey, seterusnya, jadi yang pertama tadi jelas meninggalkan rukun dengan sengaja boleh membatalkan solat. Okey, yang kedua, berkata-kata, iaitu berkata-kata dengan sengaja dalam bahasa manusia selain zikir, doa ataupun kalimah daripada Al-Quran, walaupun dengan satu huruf yang boleh difahami dan untuk kepentingan solat. Contohnya, dia berkata kepada imam yang tersalah bilang rakaat, jangan berdiri. Jadi dia berkata-kata, batal solat dia. Jadi dia ada cara dia kalau imam tersalah, macam mana kita nak buat. Nanti kita akan masuk bab tu insyaAllah. Okey, seterusnya yang ketiga, berhadas. Berhadas ataupun didatangi hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, ketika solat membatalkan solat. Apa dia hadas kecil? Hadas kecil adalah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Contohnya terkentut, keluar air kencing, ataupun keluar wadi, mazi, itu boleh membatalkan solat. Adapun hadas besar adalah perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Jadi kalau seseorang perempuan dia solat, kemudian dia rasa macam keluar darah haid, jadi dia dah kedatangan darah haid, dia batal solat dia pada waktu itu. Jadi kalau dia datang haid pada waktu itu, ni Ustazah bagi selingan lah. Kalau dia datang haid pada waktu tersebut, dia tengah solat ni, dia datang haid, jadi macam mana dengan solat dia? Macam mana dengan solat dia tu? Contohnya di solat Zuhur, maksudnya dia kena berhenti solat sebab dia haram solat, tapi dia wajib qada solat tersebut. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, siapa yang sempat mendapatkan satu rakaat, maka dia dikira dapat solat tu. Jadi ulama-ulama fiqh berpendapat, terutamanya mazhab Syafi'i, kalau kita sempat dapat satu rakaat dalam waktu solat dan kita kedatangan haid, kita wajib qada balik solat tu bila kita suci nanti. Bila kita suci nanti, wajib qada balik solat tu. Okey, seterusnya yang keempat, makan ataupun minum. Menelan sisa-sisa makanan yang ada di celah-celah gigi boleh membatalkan solat. Sekiranya berada sisa makanan di dalam mulut, kita perlulah buang ataupun kawal supaya tidak tertelan. Sebab itulah disunatkan kita bersugi dan memberus gigi ataupun membersihkan mulut kita sebelum kita solat. Jadi sebab itulah Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersugi setiap kali masuk waktu solat. Sebab sunnah Rasulullah adalah bersugi setiap kali waktu solat. Tapi Rasulullah kata, kalaulah tak membebankan, maksudnya perkara tu tak menjadi kewajipan, tapi menjadi sunnah. Dan kalau benda tu boleh mengakibatkan kita tertelan, contohnya kita tak bersihkan mulut kita, kemudian ada sisa makanan, kita telan. Bukan tertelan, kita sengaja telan. Sedap ni, rugi ni tak makan ni. Kan? Telan.
Jadi batal lah puasa kita. Batal puasa pula dah. Batal lah solat kita. Okey. Seterusnya yang kelima, melakukan pergerakan yang banyak sebanyak 3 kali berturut-turut ataupun lebih yang bukan perbuatan solat. Contohnya mengangkat dan menurunkan tangan sebanyak 3 kali dan menggerakkan badan keseluruhannya ataupun melompat kecuali dalam solat khauf atau solat sunat semasa dalam musafir. Okey, jadi menggerak-gerakkan anggota badan yang besar lebih daripada 3 kali berturut-turut boleh membatalkan solat. Apa itu pergerakan yang besar? Iaitu kepala, badan, tangan dan kaki. Yang tu. Kalau jari, jari ni tak dikira pergerakan yang besar. Sebab tu kalau kita gatal, kalau boleh tahan lah kan. Ni masa solat lah nak garu situ, garu sini kan. Macam mana nak khusyuk dalam solat? Tapi kalau gatal sangat, angkat tangan, lepas tu garu. Kalau jari kita ni bergerak ni, tak dikira pergerakan yang banyak lah. Tak dikira 1, 2, 3 lah. Dikira kita angkat tangan 1, lepas tu kita gerak, lepas tu kita turun 2. Jadi tak membatalkan solat. Tapi kalau boleh, seboleh-bolehnya elakkan. Cuma kalau tak tahan sangat, boleh garu. Cuma kita guna jari lah supaya tidak membatalkan solat. Okay. Dan jari kita ni juga, kalau kita gerakkan untuk bertasbih, contohnya solat sunat tasbih kan, kita nak kira tasbih tu berapa kali kita baca kan, kita guna jari. Jari kita, Masya Allah, Allah jadikan tangan kita ni ada ruas-ruas ni, kita boleh bilang tasbih kan. Jadi kita nak guna jari masa solat, tidak membatalkan solat. Untuk bertasbih ataupun untuk menggaru-garu tidak membatalkan solat. Sebab itulah ada sesetengah mazhab ketika tahiyat akhir dia menggerak-gerakkan jari. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, kita tak menggerak-gerakkan jari. Sebab mazhab Syafi'i dia berpegang kepada hadis yang Rasulullah hanya mengangkat jari telunjuk sahaja. Rasulullah tidak menggerak-gerakkan jari. Tapi ada setengah mazhab yang menggerakkan jari ketika perkataan Allah, dan ada yang menggerakkan jari ketika bersyahadah. Jadi itu perselisihan pendapat dalam kalangan ulama. Tapi dia tidak menjejaskan dia tidak menjejaskan solat, sebab dia bukan termasuk dalam rukun-rukun solat. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian yang keenam dah. Okey, yang keenam, perkara yang membatalkan solat adalah terkena najis, iaitu terkena najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian ataupun tempat solat. Namun sekiranya najis itu dapat dibuang serta-merta, solat tidak batal. Contohnya seperti tahi cicak yang kering jatuh ke atas pakaian orang yang sedang solat tapi ditepis serta-merta. Kalau najis, kita terkena najis, batal solat. Tapi kalau ulama fiqh bagi tahu, kalau kita najis tu kering, dia kena atas pakaian kita, kemudian kita tolak sampailah dia terjatuh, maksudnya dia tak mengenai badan kita, pakaian kita, tempat solat kita, boleh kita teruskan solat. Tapi kalau najis tu basah kan, basah, lepas tu kena pula tempat solat kita ataupun badan kita ataupun pakaian kita, dia boleh membatalkan solat. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya yang ketujuh, terbuka aurat. Ni terbuka aurat ni dengan kadar yang lama, sama ada sengaja atau tidak sengaja, seperti ditiup angin ataupun ditarik oleh anak-anak, tetap membatalkan solat. Jadi kalau kita biarkan aurat kita terbuka ketika kita solat dalam kadar yang lama, boleh membatalkan solat. Jadi macam mana kita nak buat bila kita terbuka aurat ni? Macam mana nak buat? Caranya adalah cepat-cepat tutup. Jadi perbuatan kita menutup aurat kita tu dengan segera tidak membatalkan solat, walaupun pergerakan tu lebih daripada 3 kali. Ni kena faham konsep dia. Kalau bergerak tanpa ada keperluan lebih daripada 3 kali, boleh membatalkan solat. Tapi kalau kita bergerak untuk menutup aurat, dia tidak membatalkan solat, walaupun lebih daripada 3 kali tu. Sebab tu ada orang tanya, Ustazah, kalau saya pergi solat kat Mekah kan, ada Arab tu dia pakai shawl,
Lepas tu dia sujud, lepas tu shawl dia terjatuh, lepas tu dia boleh belik 3 kali pula kan. Jadi lebih dari 3 kali pun dia belik nak pakai tudung dia tu. Jadi yang tu maksudnya kalau ikutkan dah tahu dah pakai shawl tu boleh efek, maksudnya solat tak khusyuk. Pakailah sesuatu benda yang lagi boleh mendatangkan khusyuk kita solat kan. Tak adalah kita duk fikir 4 rakaat lah duk kilas-kilas shawl tu. Jadi cumanya Ustazah nak bagi tahu kat sini, poinnya adalah bila kita terbuka aurat, kita tutup aurat kita, walaupun kita bergerak, tangan kita ni bergerak nak kilas kain ke, tidak membatalkan solat. Sebab kita wajib menutup aurat. Kalau kita biarkan, tak apalah nantilah aku tutup, boleh membatalkan solat kita. Wallahualam. Okay. Seterusnya, yang ke-8, berpaling daripada kiblat. Berpaling dada daripada kiblat selain daripada solat khauf. Dalam solat khauf, seseorang mungkin terpaksa memalingkan dada daripada kiblat. Okey, solat khauf ni adalah solat takut. Contohnya dalam peperangan ataupun sedang sedang mengawal musuh. Jadi dinamakan solat khauf. Jadi solat khauf ni dia tak termasuklah dalam berpaling ni. Jadi kalau kita solat sekarang ni, kita tak solat khauf, kita solat kat rumah aman sentosa je kan. Jadi kalau kita berpaling daripada kiblat dengan sengaja, batal solat kita. Okey. Seterusnya pergi pada nombor 9. Panjang juga ni kan, perkara yang membatalkan solat. Okey. Yang ke-9, berubah niat kepada solat lain seperti mengubah niat solat fardu kepada solat fardu yang lain dengan sengaja. Yang ni kita ada masuk dalam bab niat sebelum ni kan. Kita masuk dalam bab niat. Kalau kita berubah niat ketika dalam solat, kita solat zuhur, usolli fardhu zuhri, pasal angkat takbir ni zuhur ni. Lepas tu kita pun tengok jam. Sempat lagi tengok jam kan. Tengok jam, sepatutnya waktu asar. Lepas tu kita pun, tak apalah aku solat asar lah. Dalam tu tak boleh. Kita tak boleh ubah kita tak boleh ubah niat kita sebab dia boleh membatalkan solat. Jadi kena niat semula. Wallahualam. Okey, yang ke-10, murtad. Murtad ni adalah keluar daripada agama Islam, sama ada melalui perkataan, perbuatan ataupun keyakinan. Jadi turut membatalkan solat. Okey, kita pergi pada perkara yang seterusnya, yang nombor 11 pula. Memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja. Contohnya menambah doa yang panjang ketika i'tidal sehingga menjadikan i'tidal lebih lama daripada berdiri tegak, ataupun duduk antara dua sujud lebih lama daripada tahiyat. Okey. Jadi kita kena faham rukun panjang dengan rukun pendek. Dalam solat ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun panjang antaranya adalah rukuk dengan sujud. Jadi sebab tu kita boleh lama kalau nak rukuk dengan sujud. Tapi rukun yang pendek antaranya i'tidal dengan duduk antara dua sujud, kita tak boleh panjangkan. Jadi kalau i'tidal kita lama lagi daripada kita qiyam nak baca Al-Fatihah tadi, boleh batal solat. Sama juga macam duduk antara dua sujud. Kalau kita baca Rabbighfirli, kemudian kita tambah-tambah doa sampailah lebih masa dia macam lebih daripada kita baca tahiyat, jadi boleh batal solat kita. Wallahualam. Okey. Kemudian yang ke-12, mendahului imam. Jadi solat batal apabila makmum mendahului imam sebanyak 2 rukun fi'li, perbuatan dengan sengaja. Apabila makmum mendahului imam secara tidak sengaja, seperti ketika bangun dari sujud dan dia mendapati imam masih sujud, dia perlu duduk menunggu imam yang sedang sujud dalam kedudukan itu. Jadi kalau seseorang makmum ni yang ikut solat berjemaah, dia mendahului imam dengan 2 perbuatan solat secara sengaja, batal solat dia. Tapi kalau dia tak sengaja, dia boleh tunggu. Macam contohnya imam sujud, dia pun sujud. Kemudian dia macam dengar macam imam dah bangun, kemudian dia pun duduklah antara 2 sujud. Tapi imam tak duduk antara 2 sujud lagi. Jadi dia perlu tunggu imam bangun. Jadi dia tak sengajalah. Okey. Kemudian yang ke-13, memberi salam sebelum masanya. Memberi salam sebelum selesai membaca tahiyat akhir kerana salam menunjukkan tanda berakhirnya solat. Jadi dia tak habis baca lagi tahiyat akhir, kemudian dia pun beri salam. Jadi memberi salam ni tanda kita keluar daripada solat. Sebab Rasulullah kata kita masuk solat dengan takbir, wa tahrimuhat takbir, wa tahliluhas salam, dan kita keluar solat tu dengan salam. Jadi kalau tak habis lagi tahiyat akhir rukun, tapi dah bagi salam, batal solat kita. Okey.
Kemudian yang ke-14, kembali melakukan sunat yang tertinggal sesudah melakukan rukun. Okey. Contohnya, seseorang itu terlupa melakukan tahiyat awal, sedangkan dia sudah berdiri. Sekiranya dia kembali duduk untuk melakukan tahiyat awal, maka batal solatnya. Hal ini disebabkan tahiyat awal hukumnya sunat, sedangkan berdiri tegak dalam rakaat seterusnya adalah rukun. Jadi dia yang ni pun ada dalam bab sujud sahwi, nanti Ustazah akan terangkan. Tapi kita, sebab dia dah termasuk dalam bab batal solat ni, jadi Ustazah terangkan sikit lah. Maksudnya kalau kita tertinggal tahiyat awal, kemudian kita terus bangun, Allahu Akbar, sepatutnya tahiyat awal kita terus bangun. Jadi kalau kita duduk semula untuk baca tahiyat awal, salah ni, duduk balik, batal solat kita. Sama juga macam kita kunut kan. Kunut sepatutnya lepas lepas rukuk kita berdiri untuk baca kunut, kemudian kita sujud. Tapi dia terlupa, dia sujud dulu. Lepas sujud dia kata, aku terlupa baca kunut, lepas tu dia bangun balik. Jadi boleh membatalkan solat. Okey, seterusnya yang ke-15, mengulang-ulang rukun fi'li dengan sengaja. Okey, rukun fi'li ni apa? Rukun fi'li ni adalah perbuatan dalam solat. Jadi, perbuatan dalam solat, kalau dalam solat satu rakaat, rukuk kita ada berapa? Ada 1. Sujud ada berapa? Ada 2. Jadi, kalau kita rukuk 2 kali, macam mana? Batal solat kita. Kalau kita sujud 3 kali, batal solat kita. Sebab dikira bermain-main. Melainkan terlupa. Yang terlupa tu masuk bab lupa lah, iaitu sahwi. Sahwi Jadi yang ni kita masuk bab batal solat. Okey, sikit lagi, ada 2 lagi perkara yang membatalkan solat. Yang ke-16. Yang ke-16 ni biasa kita buat dalam solat kita. Apa dia? Teragak-agak sama ada hendak berhenti solat ataupun meneruskan solat ketika solat belum selesai. Perkara ni biasanya berlaku dalam keadaan tertentu. Contohnya, makmum berasa ragu tentang suci daripada najis ataupun ragu terhadap sah wuduknya. Kemudian berasa ragu atau syak niatnya sama ada niat zuhur ataupun asar. Apabila berasa ragu-ragu dan masih belum mendapatkan kepastian sehingga berlalu satu rukun ataupun berlalu satu masa yang cukup untuk melaksanakan satu rukun, maka batal solatnya. Sebaliknya, apabila berasa ragu semasa sedang berdiri tapi sudah memastikan sah wuduknya atau betul niatnya ketika masih berdiri, iaitu sebelum rukuk, maka sah solatnya. Ni bab was-was lah kan. Biasa kita ada setengah orang dia was-was dalam solat. Jadi kalau kita ragu-ragu dengan niat kita sampailah kepada rukun yang seterusnya, jadi boleh batal solat kita. Tapi kalau kita dah yakin, kemudian kita berpindah kepada rukun yang seterusnya, kemudian kita dah yakin, so abaikan perasaan ragu-ragu tu. Maksudnya ragu-ragu tentang suci daripada najis ke, ataupun ragu-ragu tentang wuduk, ataupun ragu-ragu aku ni niat solat zuhur ke asar, jadi boleh membatalkan solat. Okey, seterusnya yang terakhir, ke-17, ketawa, iaitu ketawa terbahak-bahak. Jadi ketawa ni boleh membatalkan solat. Orang nak solat dia nak ketawa kan, jadi batal solat dia, kena solat semula. Okey, Ustazah nak kongsikan sikit bonus bonus perkara-perkara yang boleh kita berhenti solat. Jadi solat ni hanya boleh dihentikan kerana darurat ataupun uzur. Jadi bila kita solat, kita tak boleh sewenang-wenangnya menghentikan solat kita, kecuali ada sebab-sebab yang membolehkan kita memberhentikan solat kita, iaitu bila ada perkara-perkara yang membatalkan solat. Dan yang ni Ustazah nak kongsikan perkara yang mewajibkan kita berhenti solat. Yang pertama, untuk menyelamatkan nyawa manusia. Contohnya menolong orang dalam keadaan terancam nyawanya. Jadi wajib seseorang itu berhentikan solat sekiranya dia yakin dia mampu untuk tolong. Kita tengah solat, lepas tu dengar orang minta tolong. Lepas tu kita aku ni pandai berenang ni, boleh pergi tolong orang ni. Jadi wajib dia berhentikan solat dia. Tapi kalau dia fikir aku ni tak pandai berenang, macam mana aku nak tolong orang ni? Tapi sekurang-kurangnya berhentikan solat, cari orang yang boleh tolong orang tu kan, sebab dia melibatkan nyawa. Okey, seterusnya, untuk menjaga keselamatan diri ataupun harta. Contohnya ketika sedang solat, ternampak kanak-kanak berjalan menuju ke parit, sungai ataupun tempat-tempat berbahaya.
dan ditakuti terjatuh ke dalamnya. Demikian juga untuk menyelamatkan harta ketika berlaku kebakaran. Jadi kalau kita samalah macam tadi, kalau kita solat lepas tu kita nampak contohnya kalau kat rumah kan, anak kita tiba-tiba dia ambil pisau kat dapur, lepas tu dia duduk depan kita. Jadi kita ni tengah solat. Jadi wajib kita berhentikan solat kita, selamatkan dulu. Nanti kan tak pasal-pasal kan, hilang anak. Allahu Akbar. Okey, jadi lagi faktor yang mengharuskan berhenti solat tadi, faktor yang mewajibkan berhenti solat ada dua. Pertama, untuk menyelamatkan nyawa manusia. Yang kedua, untuk menjaga keselamatan diri dan harta. Tu wajib kita berhenti solat. Okey, yang ni faktor yang mengharuskan berhenti solat. Harus ni maksudnya kalau kita buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Maksudnya macam tu. Yang pertama, berlaku kecurian barang, walaupun barang yang dicuri tu adalah barang orang lain. Tengah solat, lepas tu tiba-tiba nampak ada orang ambil barang orang lain. Jadi harus kita berhenti solat. Kalau kita tak berhenti pun solat kita sah, tapi kalau kita berhenti lagi utama, sebab untuk menyelamatkan harta seseorang kan. Okey. Yang kedua, ibu yang bimbang akan keselamatan anak kecilnya ataupun orang yang baru menyedari ada masakan sedang dimasak dan bimbang masakan itu hangit. Jadi settlekanlah masak dulu baru pergi solat. Ni tinggal kat dapur, lepas tu solat, lepas tu bau hangit. Jadi kalau ikutkan harus dia berhenti solat. Kalau tak berhenti pun tak ada masalah, masak baru. Okey, Ustaz saya bergurau je. Okey, kemudian yang ketiga, harus berhenti solat bagi musafir yang bimbang gangguan pencuri dan perompak. Yang keempat, membunuh binatang berbahaya apabila itu memerlukan pergerakan yang banyak. Jadi kalau kita tak memerlukan pergerakan yang banyak, kita boleh teruskan solat. Sebab tu Rasulullah SAW sebutkan dalam satu hadis, kalau kita tengah solat, kemudian ada binatang berbisa, kita boleh berhenti, kita boleh bunuh binatang tersebut dalam solat. Tapi kalau dia melibatkan pergerakan yang banyak, kena pergi ambil sesuatu reset ke apa ke kan. Jadi harus kita berhenti solat. Okey, seterusnya, membunuh rasa hendak buang air besar ataupun kecil sekalipun terpaksa keluar daripada solat berjemaah kan, duk tahan tapi dia rasa macam tak boleh sangat ni, tak khusyuk dah. Imam duk baca dah tak fikir sakit perut je kan. Jadi harus dia berhenti solat. Dan yang terakhir, menyahut panggilan ibu bapa ketika sedang melakukan solat sunat. Sekiranya solat itu solat fardu, maka tidak boleh berhenti kecuali apabila panggilan ibu bapa itu dibiarkan akan membawa kepada mudarat seperti memanggil kerana kesakitan dan memerlukan perhatian. Jadi kalau solat sunat harus kita berhenti kalau ibu bapa panggil kita. Tapi kalau solat fardu tidak digalakkan kecuali ada mudarat tertentu. Okey, wallahu a'lam bisawab. Jadi kalau ada kekeliruan ataupun soalan yang berkaitan dengan perkara yang membatalkan solat, boleh ajukan dalam grup, insya-Allah Ustazah akan cuba jawab. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.